ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapat melakukan kuliah pada hari ini. Sepatutnya kuliah saya di Rabu lepas. Jadi saya mohon maaf kerana ada mesyuarat yang tak dapat diadakan. Hari ini pun risau juga saya. Risau takut habis lambat tadi. Bila mesyuarat dari pejabat menteri biasa lambat habis. Alhamdulillah habis awal kita dapat adakan kuliah juga pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, iaitu halaman 79. Tajuk berkaitan dengan solat sunat selepas wudu, tahiyatul masjid, witir dan duha. Sebagaimana dinyatakan di sini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, haddatsani bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku amalan yang paling engkau harapkan pahalanya yang engkau kerjakan dalam Islam. Fa inni, sesungguhnya aku sami'tu mendengar dafana alaika baina yadayya fil jannah. Karena kata Rasulullah, kerana dalam mimpiku semalam aku mendengar suara langkah kasutmu ada di depanku di syurga. Masya-Allah, ni Nabi nak cerita, tanya bila amalan yang baik yang telah kamu buat. Kemudian qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin. Jawab Bilal, amalan tersebut yang biasa aku buat adalah tidaklah aku bersuci sama ada pada waktu malam hari maupun siang hari. Maknanya setiap kali lepas berwuduk ni, kata Bilal, aku berwuduk subuh sebelum solat semua ni, apa yang dilakukan ialah sesudah aku berwuduk, kata Bilal, illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Malaikat sesudah aku berwuduk, aku solat sunat wuduk sebanyak 2 rakaat yang aku mampu. Masya-Allah. Ini selepas berwuduk ni apabila buat solat sunat. Masya-Allah. Maknanya solat sunat wuduk ni kelebihan besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita sempatlah. Kalau sekali sehari pun dah okey tu. Ini Bilal ni setiap kali lepas berwuduk dia solat sunat wuduk. Masya-Allah. Ini diceritakan bila kata Rasulullah dah di Bukhari Muslim, ditunjuk dalam mimpi Rasulullah tapak kaki dia berjalan di depan syurga. Masya-Allah, itu kelebihan. Kalau dalam waktu tahrim boleh tak? Waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Waktu itulah kan, kalau lepas subuh, contoh lepas subuh kita ambil wuduk, kan waktu tu tak boleh solat sunat. Solat sunat wuduk boleh dilakukan. Dia lepas waktu itulah kan, ni waktu lepas subuh dan lepas asar, solat tahiyatul masjid dan solat sunat wuduk boleh dilakukan. Dia tidak terikat. Solat lain tak boleh. Contohlah kita pun pergi jalan sampai dekat Putrajaya, itu nak solat tahiyatul masjid dalam masjid Sultan Mizan, boleh, tak ada masalah. Sebab tahiyatul masjid dia tidak terikat dengan waktu. Solat lain jangan. Solat lain tak boleh. Jangan pula lepas solat asar nak buat solat hajat, tak boleh. Itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Dia hanya solat tahiyatul masjid dan solat sunat wuduk dibenarkan. Kemudian nyatakan lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Ini jika seseorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, kata Rasulullah, janganlah duduk sebelum mengerjakan solat sunat 2 rakaat terlebih dahulu. Ini adab kita masuk masjid, solat sunat 2 rakaat. Jangan terus masuk masjid terus duduk. Ini banyak dia duduk, dia masuk masjid dia bukan terus duduk, dia cari lokasi yang sesuai.
Lokasi sesuai, lokasi mana yang sedap dia selesa. Kalau hari Jumaat dia carilah. Cari tepi dinding, tempat bersandar. Kalau saya baca khutbah tu, saya suruh ke depan, penuhkan soft di depan. Kadang-kadang dia datang awal juga, dia tanda. Dia tanda tu dia pergi makan kat bawah tu dia naik. Tu tak boleh. Tanda-tanda Nabi tak benarkan. Dalam masjid tak boleh. Sebab ini hak awam. Kalau di rumah tak apa, kita tanda tempat untuk kita solat, tak ada masalah. Kalau di masjid tak boleh. Ini hak awam. Dan kemudian nyatakan lagi dalam hadis yang sunnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in ja'alu akhir salatikum bilal witran. Ini antara Rasulullah galakkan, sudahilah solat tahajud kamu dengan solat witir. Ini digalakkan kita lagi antara solat sunat ni, solat solat sunat wudu, solat di masjid dan solat sunat witir. Kata Rasulullah SAW, kalau sebaik-baiknya buat yang akhir. Mana kalau kita boleh bangun malam, kita tidur, bangun, betul solat tahajud, kemudian kita buat witir. Kalau tak boleh, buat witir sebelum tidur. Rasulullah kata, kalau orang yang rasa tak boleh ni, rasa-rasa tidur, dah baca-baca pun, bangun dekat-dekat nak subuh juga, dekat azan, takut tak sempat solat malam, tak sempat buat solat witir. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sebagaimana diriwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ausani habibi." Ini Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku, berpesan kepadaku, sallallahu alaihi wasallam, bi salasil la'adhunna ma ishtu. Kata Nabi, kata Abu Hurairah, Nabi kata pada dia pesan pada aku, antara yang baik berpuasa 3 hari dan setiap bulan. Dalam setiap bulan ni paling minimum Nabi kata 3 hari lah puasa. Ambil lah puasa sunat 3 hari. Paling malas lah. Kalau rajin buatlah Isnin Khamis. Lepas tu ambil puasa putih, masuk puasa B 13, 14, 15 tu puasa lagi kita. Masya-Allah. Kalau rajin. Ni paling minimum ni Nabi kata paling minimum sebulan tu ambil lah 3 hari kita puasa sunat. Malah juga tak apalah, sekali dalam sebulan pun tak apa. Janji ada buat puasa sesunat. Kalau malah juga dah macam mana? Itu kekuatan masing-masing lah. Janji yang lain buat juga solat sunat. Dan kata Abu Hurairah, Rasulullah pesan kepada dia wassolatid duha, dan solat duha. Duha paling minimum 2 rakaat lah. Kalau rajin buat 2 rakaat. Kalau nak banyak pun tak ada masalah. Kalau kita waktu kerja ni cari ruang lah. Waktu pukul 10 tu ambil 2 rakaat. Tak perlu lama-lama. Yang penting kita buat ibadat yang kerja tu lebih utama. Ni tanya kenapa lambat? Lambat sebab dia kata dia kerja. Pergi solat duha lama. Tak boleh juga. Kita kena ingat kita bekerja, kena jaga adab tata cara kita dalam bekerja. Kalau tengah hari sikit solat duha sampai pukul 12 lebih. Jangan sampai lebih pada 12.30, jangan. Pukul 12 tu boleh lagi lah. Maka sebelum kita masuk waktu waktu matahari dah mula nak tegak tu, kita tak digalakkan. Kita buat solat sunat, ambil waktu sedikit solat. Kalau dapat solat dekat di tempat kita punya partition kita kerja tu, boleh juga. Ada ruang sikit, kita letak sejadah, solat je. Solat ni tak kira di mana, jangan nak solat. Setengah tu punya alasan, ustaz tak boleh lah kita tak ada tempat nak solat. Kena solat kat surau. Itu alasan je. Dia alasan ni banyak. Macam saya nak mesyuarat tadi lah. Berbagai alasan. Pukul 9 tak sampai-sampai. Dah tahu dah nak mesyuarat KL. Daripada Putrajaya kita tahu lah. Kita mesyuarat dengan menteri, takkan menteri nak tunggu kita. Maknanya begitulah. Cara kita ni kena reduce. Tahu dah mesyuarat KL mesti ada benda kan. Maknanya begitu kita dalam bekerja mesti ada ruang sedikit. Jangan kita jadikan itu alasan. Alasan biasalah jam kalau kerja kan. Itu bukan alasan, kita mencipta alasan. Kalau kita betul-betul tahu dah nak mesyuarat KL pukul 6.30 tu kan. Kalau duduk jauh kita tak tahu luar jam tu. Dan kemudian nyatakan lagi di sini kata Rasulullah, wabi'an la anam hatta utira. Bagi orang yang rasa dia tak boleh bangun malam, dia solat witir dulu sebelum tidur. Solat witir 3 rakaat, kemudian kita tidur. Baca doa macam biasalah nak tidur. Tapi nak ceritanya, kata Nabi tadi, Nabi kata elok jadikan witir
akhir. Tetapi kata Rasulullah, kalau kamu jadi orang yang payah nak bangun, takut tak bangun, buat witir dulu. Apabila kita dah buat witir, kita tidur dan diizin oleh Allah SWT, kita boleh bangun solat tahajud malam tu. Jangan buat witir lagi. Kita dah buat sekali saja witir satu malam, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, la witron fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Dah kita dah buat sebelum tidur dah. Sebab dia kata solat witir, Nabi kata elok jadi yang penutup. Bukan kalau dah buat witir tak boleh start, kita kena buka pula. Tak ada. Ini dah jadi orang kita buka tutup jadi masalah. Ini jadi masalah kita sekarang. Lepas tu orang tanya, ustaz, bagaimana nak niat witir buka? Witir buka, witir tutup. Jadi masalah. Dah Nabi dah sebut dalam hadis Bukhari, tidak ada dua witir dalam satu malam, cukuplah tu. Kita dah buat witir awal, kemudian sekarang tu baru buat solat tahajud, solat sunat taubat. Janganlah kita buat lagi kali kedua, cukup sekali. Kecuali orang tu dia rasa dia boleh bangun, dia tutuplah dengan witir. Bangun kiamat, tu bezanya yang dia ada Rasulullah SAW. Dan kemudian hadis yang seterusnya disebut di sini, hadis riwayat Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, bila berkata, kan Rasulullah SAW yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Adalah Rasulullah SAW biasa mengerjakan solat sunat duha sebanyak 4 rakaat dan menambahnya sesuai dengan apa yang Allah kendaki atas diri baginda. Maknanya kalau kita nak solat lebih tu boleh, tetapi bergantung kepada kemampuan dan tengok waktu mana. Kalau waktu kita bekerja, janganlah sampai banyak. 2 dah madai, 4 tengok okey kot, tak pergi minum kot. Ni pergi minum masuk WP 1 kan, 10 hingga 10.30. Dia minum 10 sampai 11 juga. Sejam juga dia minum. Dah masuk pagi tadi, makan dah, minum lagi, Masya Allah. Ini kita dalam mesyuarat dah makan dah. Tapi tahun depan tak ada makan lagi mesyuarat. Kan ada, matrik ada makan lagi. Biskut je. Kita orang tak ada langsung dah. Kad bajet lah, bawa air sendirilah. Bawa air mineral sendirilah. Tapi kalau mesyuarat jabat menteri ada lagi lah, makan mewah sikit. Okay, kemudian itu antara amalan-amalan sunat yang disukai Rasulullah tadi, mana solat sunat selepas wudu, solat tahiyatul masjid, solat duha dan solat witir antara yang disukai oleh Rasulullah SAW. Jangan pula buat amalan-amalan yang Nabi tak ajar. Solat-solat sunat yang Nabi tak ajar, jangan kita buat. Yang pelik-pelik, yang tak pernah dengar, tiba-tiba ada dalam WhatsApp group, ada orang kawan yang hantar, ni amalan bagus ni, kita pun ambil. Tolong jangan cepat ambil, semak dulu hadis tu. Kalau nak semak sekarang, boleh semak dalam sigir.uitm.edu.my/webhadis. Semak dalam tu ada 6 sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ada 6 kitab hadis tu, Bukhari, Muslim, semua tu lengkap. Taik je dalam bahasa Melayu, dia akan keluar. Kalau tak ada tu memang bukan hadis ni. Ini saja orang reka. Maknanya sigir sigir.uitm.edu.my/webhadis, WEBHADIS. Tengoklah, cari dalam tu, semak. Kalau nak semak hadis, semaklah kat situ. Dah dibuat laman web untuk memudahkan kita, yang semua ni dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai, semua. Dia ada buat kolom-kolom dia. Mana klik dekat Ibnu Majah, takut ada yang tengok, dan Ibnu Majah pun tak ada juga hadis tu. Maka bukan. Dan kita yang kita risau sekarang, penyebaran benda maklumat yang tidak tepat. Dan antara kita risaulah itu. Yalah, sebab orang kita ni suka ambil. Kan, antara yang popular juga, kalau kita bercakap orang kampung, orang tua-tua, punya 40 kali makan kan, itu hadis palsu. Orang lain dah habis makan, tak habis kita punya 40 kali. Sunnah itu bukan sunnah, itu hadis palsu. 40 kali kunyah tu hadis palsu, ditolak oleh para ulama. Kan popular. Sebab itu Imam Suyuti rahimahullah dengan Imam Zarkashi kan dia tulis satu kitab, Zahirul Mustasyirah. Zahirul Mustasyirah ni perkara yang popular dalam masyarakat Arab tetapi bukan hadis. Itu dah ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah. Para ulama Syafi'i dah tulis dulu untuk memberi penjelasan supaya kita tak buat amalan-amalan yang tidak ada dalil. Ini antara perkara yang kita risau tu. Tadi saya mesyuarat
dengan Majlis Keselamatan Negara ni, antara kita risau ni penyebaran maklumat-maklumat yang tidak tepat menjadi amalan masyarakat. Takut kita buat amalan yang tidak ada daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya kita lihat zikir dan doa Nabi dalam solat. Ini zikir yang Nabi baca dalam solat. Mana Nabi baca dalam solat. Yang ini yang Nabi baca. Jangan baca zikir lain. Selain Nabi baca Subhanallah azim, Subhanallah, ada lagi yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahawasanya dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni," kata Abu Bakar, "mohon ajarkan kepadaku doa ad'u bihi fi solati, yang mana aku boleh baca dalam solatku." Mana kata Abu Bakar, "Doa apa ya Rasulullah? Tolong ajar pada aku yang boleh aku baca lagi dalam solat." Qala, kemudian baginda bersabda, "Qul," bacalah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ini maknanya boleh dibaca dalam solat. Doa ni waktu mana baca? Ini boleh kita baca waktu sujud dan kita baca dalam tahiyat akhir. Doa ni boleh baca dalam sujud dan tahiyat akhir, iaitu, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Minta ampun dengan Tuhan." Banyak dosa kita ni. Dosa melalui WhatsApp group lagi banyak. Lepas sebar, lepas kutuk. Ya Allah, dia dalam tu berani semua. Lepas bila kita panggil, tak ngaku pula. Tak, saya copy orang punya, saya forward pula. Ini kita berhati-hati waktu kita menaik. Sebab apa? Semua catatan itu, walaupun kita dah delete dalam handphone, tapi kiri kanan ni tak delete, tetap dia akan bawa ke muka pengadilan. Ini kena jaga. Sebab itulah dalam doa ni Nabi ajar pada Abu Bakar minta doa ni, iaitu kezaliman yang banyak dan sementara tidak ada yang mampu mengampuni dosaku. Maknanya kita mengaku Tuhan, tak ada orang lain yang mampu ampunkan dosaku, hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa anta, Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh mengampuni dosa. Oleh itu kita minta lagi, faghfirli maghfiratan indik. Oleh itu ampunlah aku dengan ampunan daripada sisimu dan rahmatilah aku. Warhamni, kita hidup ni mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok manusia, Tuhan ajar, Nabi pun suruh ajar pada kita minta ampun dengan Allah, supaya Allah ampun dosa kita, supaya Allah maafkan kita. Tapi peliklah, lawak jenaka manusia ni. Dengan Tuhan, dia minta Tuhan ampunkan dosa dia, tapi kalau orang minta maaf dengan dia, dia pula tak nak maaf orang. Saya minta maaf, saya ada buat salah dengan aku, aku takkan maaf sampai bila-bila. Tapi dia dengan Tuhan, dia doa pula, Allah maafili. Pelik kita. Dengan Tuhan kita minta ampun, tapi orang lain minta maaf dengan kita, kita tak nak maaf. Takkan pelik Dengan Tuhan, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah, aku banyak buat silap denganmu. Tapi manusia minta maaf dengan kita, aku tak maafkan kau sampai bila-bila. Ini sikap manusia. Pelik lah. Dengan Tuhan nak suruh Tuhan ampun kita, yang kita dengan orang, kita action pula. Ini kena ubahlah watak kita ni supaya jadi seorang yang pemaaf. Walaupun kita marah macam mana pada dia pun, kita maafkan dia. Tak nak kawan, tak apa, kita maaf perbuatan dia, tapi kita tetap doakan dia. Ya Allah, aku maafkanlah perbuatan dia, tapi aku doakan supaya Engkau bagi petunjuk pada dia, ya Allah. Kita kesian, orang yang deki kat orang ni kesian. Kita kesian kat dia. Sebab apa kita kesian? Sebab pahala dia habis. Dia asyik bagi kat kita je pahala. Betul kan? Kita bekerja duduk mana, Tuhan tahu uji. Uji dengan sikap manusia, ada dengki sama manusia. Tetapi bila kita sabar, insya-Allah. Kita mengadu pada Tuhan, insya-Allah. Mengadu pada orang, tak selesai. Dia jadi cerita lain pula, masuk dalam WhatsApp guru pula. Tadi kan kawan ni datang jumpa aku, dia masuk apa ni, yang ni forward lah, sekali sampai kat kita balik. Ini kita jangan cerita kat manusia, cerita pada Allah SWT, insya-Allah Allah akan tolong selesaikan masalah ini kita dengan Allah SWT. Dan antara lagi doa yang diajar Rasulullah SAW, yang mana doa ni boleh baca dalam waktu rukuk dan waktu sujud. Lepas kita baca Subhanallah, kemudian kita boleh baca doa ni sebagaimana nyatakan dalam hadis
riwayat Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, ini beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam yuksiru an yaqula fi ruku'i wa sujudi, dalam keadaan rukuk dan sujud Rasulullah banyak juga membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma fili. Ini antara doa boleh baca dalam sujud dan boleh baca dalam rukuk. Kita rukuk kita baca subhanallah azim 3 kali, kemudian kita bersambung subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma fili. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala pujimu kami mensucikanmu ya Allah, ampunilah semua dosaku ya Allah. Minta ampunan Tuhan, kita ni banyak dosa tak lari. Kadang-kadang dosa yang tak perasan, ialah hari-hari duk cakap, kadang kawan terasa kita tak tahu, tapi kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara doa yang diajar Rasulullah SAW yang boleh kita baca dalam rukuk dan dalam sujud. Jangan pula dalam rukuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tak boleh. Dia kena baca yang Nabi ajar. Yang Nabi benarkan, yang itu boleh baca. Kalau Nabi tak sebut, jangan kita nak ngada-ngada. Dalam tahiyat akhir pun tambah Rabbana la tuzigh qulubana, tak boleh. Yang Nabi ajar saja. Yang itu baca lepas solat. Dalam solat yang Nabi benarkan, itu yang boleh. Kalau Nabi tak ikrarkan, jangan kita memandai-mandai lah. Kita ni seronok kan. Dia suka cerita-cerita yang menarik. Kalau lelaki dia seronok lah, macam-macam dia buat cerita pada isteri dia. Nak tambah seorang lagi, dia buat lah. Sayang, bagi abang tambah nanti dapat payung emas. Sebar pula hadis palsu. Tak ada, hadis payung emas tu tak ada. Kita dah putuskan tidak ada. Dan disemak dia tak puasa hadis, tak ada, itu hadis palsu. Ni banyak ni tersebar ni, kan? Kalau dia pujuk kawan dia, suami kawan lagi, tak apa, jangan risau, nanti dia dapat payung emas di akhirat nanti. Mana ada, Nabi tak pernah sebut pun. Ni orang Melayu punya kerja ni, cari idea nak lepaskan diri. Tak ada. Jangan duk sebar benda-benda yang tak sahih. Cerita-cerita yang tak sahih kita cuba elakkan. Dan kemudian antara lagi yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, ini dibaca dalam waktu rukuk, waktu sujud. Ini semua ingat ni. Ini mudah. Ini hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah SAW biasa baca dalam rukuk dan sujudnya, iaitu Subuhun kudus wa rabbul malaikatu warruh. Mana lepas kita baca subhanallah ala, subhanallah dalam 3 kali, kita pun boleh sebut Subuhun kudus wa rabbul malaikatu warruh, atau dalam rukuk pun boleh. Ini dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim. Apabila Rasulullah ajar ni, maka boleh sebut. Kalau yang ini tak ingat, saya tak tahu lah. Ini biasa jumpa ni, setahun sekali jumpa lah. Kalau orang pergi terawih lah. Kalau orang tak pergi terawih, tak jumpa. Subuhun kudus wa rabbul malaikatu warruh boleh dibaca dalam sujud, boleh dibaca dalam rukuk. Apabila kita solat, mana kita dalam rukuk, kita dah baca subhanallah azim 3 kali, kemudian disambung subuhun kudus wa rabbul malaikatu warruh, boleh. Ada masalah. Ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Jadi ada hadis yang sahih. Kalau tak ada hadis, jangan. Kalau orang kata pakai cici kokak solat, pahala besar, tak ada. Tahu orang kita ni cici kokak ni hebat ni, kan? Kalau pergi Mekah ni mesti belilah. Sebab apa? Dia buat kapal Nabi Nuh. Bila masa Nabi Nuh buat kapal pakai kayu kokak, pandai cerita kita. Buat dekat Kelantan, jual dekat Mekah. Buat cincin kayu kokak ni, kedai emas kat Kelantan tu buat, jual kat Mekah. Orang Melayu beli, harga mahal. Saya pergi beli dengan kawan yang buat tu, murah je, RM40. Beli kat Mekah 100 lebih. Dia beli, kayu tu beli kat sana, balik buat kat Malaysia. Kan inovasi kreativiti memang orang Malaysia ni biasa lah. Inovasi dan kreativiti kan. Bukan setakat tu, batu nisan pun dia dah ubah. Ada batu nisan perempuan, batu nisan lelaki. Hebat tu. Ada orang tanya, Ustaz, mak saya meninggal, dia orang kata batu nisan perempuan mahal sikit. Kata kenapa? Sebab design dia gini sikit. Pula batu nisan lelaki lain sikit. Nabi tak pernah ajar pun, tapi kita kreatif. Bila saya tanya kenapa Ustaz, bukan apa, takut satu hari nanti orang tak tahu ini kubur perempuan, kubur lelaki. Pandai pula kita. Kreatif, tak apalah. Kalau buat pertandingan pula inovasi,
Semua masuk petani apa? Petani buat batu nisan. Siapa kreatif? Masya Allah. Ini kita lah. Benda yang tak patut kreatif. Ini benda kita ikut apa yang diajar Rasulullah SAW. Dan juga antara doa yang diajar Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW kita baca dalam tahiyat akhir. Ini disebut dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza tashahhada ahadukum," jika seorang daripada kamu selesai membaca tasyahud. Kita dah selesai baca tasyahud ni, tahiyat, dan falyasta'iz billah min arba'in. Kata Nabi, kamu kena minta 4 perkara dengan Allah SWT. Lepas habis baca tahiyat akhir tu, minta 4 perkara dengan Allah SWT. Yaqul, hendaklah kamu baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada seksa neraka Jahannam. Wa min azabil qabri, yang kedua minta daripada seksa kubur. Wa min fitnatil mahya wa mamati, dan daripada fitnah suatu hidup dan menjelang mati. Masya-Allah. Waktu hidup ni kita dapat banyak ujian, tetapi biar Allah beri kekuatan pada kita. Dan waktu kita nak meninggal dunia, sebab waktu kita nak meninggal dunia, malaikat akan datang depan kita, berbaris di hadapan kita. Para malaikat nak cabut nyawa kita. Dan nak menjelang mati tu ada 2 bentuk. Nabi kata, kalau kita lihat dalam hadis, kalau orang yang meninggal dalam keadaan baik, malaikat akan datang dengan pakai jubah putih, dengan membawa kain kafan dan minyak wangi daripada syurga untuk kafankan roh kita. Mana kita nak seronok macam tu. Kalau kita mati dalam keadaan kufur dan keadaan munafik, maka waktu itu malaikat datang pakai jubah hitam. Kita tak nak lah. Jadi ni kita doa. Nabi ajar kepada kita, ni fitnah ni kita yang akan kita hadapi. Dan wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan daripada fitnah dajjal. Takut zaman kita ni keluar dajjal. Dajjal ni, kenapa, apa maksud dajjal? Iaitu mata buta sebelah. Dia ada 2 mata, tapi mata dia sebelah buta. Itu maksud dia dajjal. Dajjal ni orang yang mata buta sebelah. Dan dajjal ni kalau kita lihat dalam riwayat, dia tak berapa tinggi, orangnya rendah, rambut keriting, jalan kaki tak lurus, tapi dia ni boleh mempengaruhi manusia. Jadi kita minta dengan Allah, takut-takut zaman kita. Masya Allah. Lepas tu Nabi kata dalam tahiyat, lepas kamu baca tahiyat, kamu baca ini, minta 4 perkara ni. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabi qabri, wa min fitnatil mahya wa mati, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini Nabi suruh kita minta. Ini boleh baca dalam tahiyat akhir. Cuba hafal insya-Allah. Ini sama ni kita hafal innaka hamidum majid, habis itu kan. Tambah yang ni sikit je. Ada lagi, banyak lagi doa Nabi ajar tahiyat akhir, tapi baca ini pun dah okey dah. Kita minta dengan Allah SWT. Kita tak tahu hidup kita habis macam mana. Hari ni kita rasa seronok, tapi pergi kat sana tak tahu lagi. Sebab tu ayat Quran tu, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan kamu bermegah-megah, bangga dengan kedudukan, bangga dengan pangkat, bangga dengan kekayaan. Ingat, hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau kamu masuk kubur esok, habis. Tak ada ke mana lah. Tak boleh bawa apa lah. Kalau kita buat kerana lillahi ta'ala, kerana Allah SWT, insyaAllah kita dapat kelebihan di sisi Allah SWT. Dan kemudian ada lagi doa yang dibaca Rasulullah SAW. Disebut di sini, kenapa Rasulullah suruh kita baca doa-doa tadi. Fa'ammar ruku' fa'azimu fihi Rabb azza wa jalla. Saat rukuk maka agungkanlah Tuhan kamu. Maka Nabi kata waktu kamu rukuk, agungkanlah kebesaran Tuhan kamu. Mana baca lagi doa dari samping kita dah baca subhanallahi azim, kita baca dari subuhul qudus wa rabbil malaikati war ruh. Dan wa amma sujud fajtahidu fi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Dan waktu kamu sujud, kata Nabi, bersungguh-sungguhlah kamu berdoa, kerana pada saat tersebut lebih mudah untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadis yang terakhir dalam bab yang boleh baca dalam antara doa boleh baca dalam sujud ni, sebagaimana nyatakan hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, iftaqadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam zata fahasastu summa raja'tu fa idza huwa raki'un aw sajidun yaqulu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini kata Aisyah,
Rasulullah SAW ni baca dalam sujud dan dalam rukuk, antara dibaca lagi oleh Rasulullah, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Mudah je boleh baca dalam rukuk dan dalam sujud. Banyak dah tadi kalau kita campur doa tu, kita duk tengok orang namanya dia sujud apa dia baca, ustaz ni doa-doa dia baca ni. Boleh insya-Allah hafal kat rumah, subhanaka wa bihamdika la ilaha anta. Ni dah biasa dengar. Apa lagi yang dibaca dalam rukuk sujud? Subuhun qudus wa rabbil malaikati wa ruh. Dah boleh dah, dua ni tambah. Tambah nilai, penambah baikan. Dulu baca subhanallah azim, subhanallah azim, tak ada tambah. Hari ni subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim, kemudian tambah subuhun qudus wa rabbil malaikati wa ruh, kemudian tambah lagi subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Masya-Allah. Boleh kita tambah. Bawa selama sikit. Ni asyik sekejap je. Yang sekejap tu pun tak habis. Subhanallah azim pun dah bakit dah kadang-kadang. Satu je baca. Insya-Allah. Panjangkan sikit. Kita dengan Allah SWT. Main game boleh lama. Semayang takkan tak boleh lama sikit. 5 minit je. Kalau main game tu 5 minit rasa tak cukup ke? Kalau main futsal lagi tak cukup. Masya-Allah. Kalau kita yang lama ni main futsal 5 minit dah rasa nak keluar dah. Panggil orang dah nak tukar ref. Nak tukar pemain dah. Dah nak pancik dah kita. Tapi kalau yang stamina kuat tu tak nak keluar. Masya-Allah. Dan kemudian jelaskan lagi, wa fi riwayatin fa waqa'at yadayya ala batni qadamaihi wa huwa fi masjid wa huma mansubatan wa huwa yaqul. Kata Aisyah pernah juga Rasulullah dalam keadaan sujud tu, aku belunjuk kaki kena pada Rasulullah SAW, dan aku mendengar Rasulullah sedang baca dalam keadaan sujud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Mana diminta, ya Allah, minta keredaan, jangan kau murka pada aku ya Allah. Janganlah minta jangan Allah murka pada kita. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan minta ampun, maafkan, jangan kau balas perbuatan aku ya Allah. Ada kelemahan kita ni, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa'auzu bika minka la usi sana alayka anta kama asnaita ala nafsi. Dan kita minta lagi dengan Allah, kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta lagi, kata kita memuji, tidak ada pujian yang lebih baik hanya untuk ya Allah, sebagaimana yang engkau panjatkan untuk dirimu sendiri. Masya-Allah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita besarkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Kita hamba, kita bergantung rahmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah yang seterusnya kita sambung kuliah akan datang, zikir dan doa Nabi selepas solat, insya-Allah kita sambung kuliah akan datang. Ada soalan seterusnya?